Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang Tuan Imam, yang Ustaz Adli dan pegawai masjid dan sempat hadir bersama. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Kuliah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh bersama tuan kuasanya, pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kaum bapa, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita bersama, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di atas hidayah dan petunjuknya, dapat kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali pengajian kita yang mana yang lalu kita sudah melihat bagaimanakah dalam Islam itu, Islam tidak pernah melarang kita daripada memakai sesuatu yang baik, sesuatu yang berbentuk yang baru dan sebagainya. Kerana itulah yang digalakkan oleh Islam, kerana Islam mahu melihat umatnya berada dalam keadaan yang sempurna, yang cantik, yang terbaik. Itu. Jadi tidak ada halangan di dalam Islam. Dan kita sudah melihat juga bagaimanakah ya kita boleh bersedekah dengan apa yang kita ada, iaitu pakaian kita, kita punya apa, dan bagaimana kita nak bersedekah kalau kata pakaian itu tidak mungkinlah dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kita boleh menjualnya ataupun terlebih dahulu, kemudian wang-wang itu boleh kita sedekahkan dan sebagainya, mengikut kepada keperluan semasa. Itu dalam Islam pun ada. Maka hari ini kita melihat iaitu tentang mendoakan orang kita melihat orang memakai pakaian baru, kita mendoakan orang yang memakai pakaian baru. Okey. Jadi dalam Islam, kalau tuan-tuan melihat bahawa Islam ini tahu kita ni dalam diri kita ni ada sifat cemburu, ada sifat hasad dengki, cemburu iri hati, ya, mahu melihat, mahu ada nikmat sebagaimana orang lain ada, dalam diri kita ni mesti ada. Sebab Allah SWT menjadikan kita ni memang segala-galanya ada dalam diri kita ni. Sifat baik, sifat buruk ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mana kami ilhamkan dalam diri manusia itu fujuraha wa taqwaha. Sifat-sifat dia mahu buat baik dan sifat-sifat mahu buat jahat ada pada dalam diri manusia itu. Jadi kita tak boleh kata kalau orang tu baik, dia tak ada sifat jahat dalam diri dia. Kalau tengok orang tu jahat, tak mungkin dia ada juga tak ada sifat baik dalam diri dia. Maknanya sama ada dia mampu mengawal sifat baik dan mampu mengawal sifat jahat. Itulah kekuatan yang perlu pada diri kita, dan semestinya kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu datangnya kalimah huqalah tu. La haula wala quwwata illa billah. Dia ada asal usul cerita dia dan tafsiran bagaimana kalimah huqalah itu. La haula wala quwwata illa billah. Kita hari ini kita sebut aja kan, tetapi sebenarnya ada hadis, ada asar sahabat apa yang dimaksudkan dengan la haula wala quwwata illa billah tu. Yang mana di situlah menunjukkan bahawa nak buat jahat, nak buat baik, kedua-duanya ini sebenarnya terkandung di dalam perkataan la haula wala quwwata illa billah. Kita nak buat baik sekalipun, sudah pastinya baik itu kita tahu dah datang daripada rahmat Allah.
Hari ini kita datang masjid pun, percayalah, semuanya datang daripada Allah. Daripada kita bangun tidur tadi, Allah dah kejut kita dan mudahkan kita dah. Walaupun suasana kita hari ini tak ada air, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian, contoh begitulah. Namun kita sampai juga kemari. Sampai juga kemari tuan-tuan, dah sampai kemari pula boleh beribadat kepada Allah SWT. Ini semua terkandung di dalam la haula wala quwwata illa billah. Itu tuan-tuan kena tahu kan, dari segi sudut itulah. Jadi itu dia. Maknanya dalam diri kita ni memang ada. Jadi dalam Islam, cemburu itu bukanlah satu dosa. Tetapi yang menjadi dosa ni apabila hasad, dengki dan cemburu itu diterjemahkan melalui perbuatan dan tindakan kita. Jadi apabila kita lihat orang pakai pakaian baru ni, maka firman Allah SWT, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, iaitu daripada kejahatan orang yang berhasad dengki apabila dia berhasad dengki. Wa min syarri hasidin. Hasidin itu apa? Hasidin itu ialah orang yang berhasad dengki. Idza hasada, iaitu apabila dia melaksanakan hasad dengki itu. Bila dia tak tahan dengan hasad dengki dia, maka dia melaksanakan hasad dengki tersebut. Maka bermulalah episod dugaan ke atas kita ni apabila orang melaksanakan apa yang dia tak puas hati. Kalau tak puas hati dalam ni okey lagi, tapi apabila dia bertindak menterjemahkan hasad dengki dia ataupun cemburu dia, maka di situlah episod ujian Allah SWT kepada kita. Sebab itu Islam ini membimbing kita supaya kita ni dapat mengawal perasaan ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kamu ni selalu suka berhajat dengan sesuatu yang ada Allah Ta'ala bagikan kepada orang lain. Tengok orang lain dapat sesuatu benda yang senang, kita pun berhajat, selalu nak berhajat macam itu. Maka tuan-tuan, Rasulullah SAW kata, cemburu ataupun hasad ini dibolehkan pada dua perkara saja, iaitu pada orang yang Allah beri dia harta yang halal dan dia manfaatkan harta itu sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu boleh, macam mana dia cari harta halal tuan-tuan, manakah benda tu boleh. Yang keduanya tuan-tuan ialah pada orang yang diberikan Allah ilmu tentang Quran, dia boleh membacanya dengan baik dan mengajarkan kepada orang. Pada itu cemburunya dibenarkan dalam Islam. Cemburu tuan-tuan. Sebab itu dalam hasad ini ada dua. Satu namanya al-hasada, yang kita sebut sebagai hasad dengki ini. Apa maksudnya? Ulama menterjemahkan al-hasada ini sebagai sesuatu, kita melihat sesuatu nikmat dan kita berkehendakkan nikmat itu, dan kita mendoakan supaya orang yang mendapat nikmat itu tidak lagi mendapat nikmat yang dia dapat, walaupun orang itu yang tak dapat itu termasuklah diri dia sendiri. Itu maksudnya al-hasad. Yang seangkatan dengan al-hasad ni namanya ghibtah. Ghibtah ni lebih kurang al-hasad juga, tetapi ghibtah ni, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata bahawa rasa ingin sesuatu nikmat tetapi dia tidak mau merentap nikmat itu daripada orang, dia tak mau. Contohnya dia tengok orang tu kaya, dia nak jadi kaya macam orang tu, tapi dia tidak mendoakan orang itu supaya jatuh miskin, supaya dia itu namanya al-ghibtah. Ghibtah namanya al-ghibtah. Kalau dalam kitab boleh tengok, itu namanya seakan-akan hasad dengki, tetapi hasad ini ialah kita nak nikmat, tapi dalam masa yang sama kita mahu orang itu juga hilang nikmat itu daripada dia. Itu lain. Ya tuan-tuan kan, contohnya kita belajar Quran, orang tu handal Quran, kita mahu orang tu nanti hilang gigi dia,
hilang pengaruh dia, hilang dia punya ni, sebab kita nak tunjukkan kita ni. Itu walaupun nampak macam Islamik, tetapi cara tu haram, tak betul. Yang Nabi maksudkan di sini itu yang Imam Bukhari duk bagi tahu, maksud dia ghibtah. Ghibtah ni seakan-akan al-hasad, tetapi bukan al-hasad. Rasulullah tidak maksudkan itu al-hasad, tetapi Rasulullah maksudkan al-ghibtah. Ghibtah tu dibenarkan dalam Islam. Itu. Kemudian Nabi SAW pesan lagi kepada kita untuk jaga kita ni, bila tengok nikmat pada orang, orang pakai baju baru, orang pakai, bila selalu tengok tuan-tuan, ini kadang-kadang hati kita berbuku tuan-tuan. Sebab itu kita ni kena menundukkan pandangan, nampak nikmat orang, jangan pandang lama-lama. Jangan pandang lama-lama tuan-tuan. Banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, iyyakum wal hasad, kamu kena jauhkan diri kamu daripada hasad dengki. Fa innal hasad ya'kulu al hasanat, sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan kamu sebagaimana ta'kulun narul hatab. Hatab ni mana? Tuan-tuan baca Tabat Yada, ada hatab. Hatab ni apa namanya? Latal hatab, mimma latal hamalatal hatab. Apa dia? Hatab ni ialah kayu api, sebagaimana api memamah kayu api. Macam itulah perasaan hasad dengki ni, dia memakan amalan kita. Dia memakan amalan kita tuan-tuan. Maknanya hari ni tuan-tuan simpan amalan banyak, tapi besok tuan-tuan bila ada hasad dengki ini, hasad dengki dalam diri tuan-tuan boleh makan setiap amalan tuan-tuan itu. Macam mana cara dia makan tuan-tuan? Macam-macam cara tuan-tuan, tanpa kita sedari. Macam-macam cara. Kalau dulu kita datang masjid kerana Allah, hari ini kita datang masjid sebab hasad dengki kita. Kita nak lawan orang tu, nak tunjuk kita ni dan sebagainya. Lama-lama amalan kita habis tuan-tuan. Amalan kita tadi elok-elok kerana Allah, ya tak jadi lagi kerana Allah. Ya, kita menuntut ilmu sepatutnya kerana Allah. Kita jadi menuntut ilmu tu tadi sebab nak lawan dengan orang yang kita hasad dengki itu tadi. Amalan-amalan kita semua habis tuan-tuan. Rugi macam ni. Sebab itulah kalau kita melihat nikmat pada orang, kita kena segera tundukkan pandangan. Sebab itu dalam Islam dia ada satu penyakit yang Nabi SAW sebut, iaitu al-ainun. Al-ain. Ya, al-ain ini ada dalam Quran, ada dalam hadis pun ada. Tuan-tuan boleh baca benda ni di rumah, boleh baca dalam Facebook, boleh baca dalam apa boleh. Al-ain ini memang ada. Al-ain ni ialah satu penyakit tuan-tuan. Bila tuan-tuan terlampau banyak merenung orang punya nikmat, dia jadi satu penyakit. Tuan-tuan tahu penyakit. Dia boleh datang satu penyakit tuan-tuan. Betul ke ni? Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan jangan main-main. Kalau Nabi sebut ya tak betul, macam mana? Kan? Nabi sebut akan tak betul. Ya, Nabi sebut benda yang betul tuan-tuan. Ya, mustahil Nabi SAW dia berdusta tuan-tuan. Ya, mustahil pada Nabi SAW. Jadi itulah yang saya katakan tadi sebagai satu perintah daripada Al-Quran tuan-tuan, supaya kita ni menjauhkan diri kita daripada sifat hasad dengki. Sebab itulah bila kita melihat orang pakai pakaian, hukumnya adalah sunnah kita mendoakan orang kebaikan. Sunnah hukum dia. Sebab nak mengelakkan kita ni ada hasad dengki. Jadi lawan dia sunnah mendoakan kebaikan orang. Doakan kebaikan orang yang ada nikmat itu, kita doakan. Sunnah. Ya, itu kebaikan dia. Ia bertepatan juga dengan satu hadis Nabi SAW. Ma min abdin muslimin, ya, tidak adalah seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaibi, yang mana dia itu mendoakan kebaikan untuk saudara seagama dia, ya, illa qala al malaku walaka bimithlihi, malaikat akan mendoakan dia bahawa kamu juga akan dapat kebaikan sebagaimana kamu mendoakan sahabat seagama kamu. Maknanya itu satu benda yang penting tuan-tuan, ya. Jadi cara nak doa tahu kan? Cara nak doa tu walaupun kita belajar pada pagi ni,
Wah, baca doa ni, tetapi tuan-tuan, adab berdoa kena betul. Saya ceramah Maulidur Rasul mana-mana pun, kali ni saya bawa di mana-mana pun, saya kata berkenaan dengan doa. Bagaimana nak gunakan selawat di dalam doa. Itu paling penting. Banyak orang kita banyak berdoa, tetapi doanya tak ada peraturan, tak ada adab. Bila tak ada adab, ia tak sah, tak jadi, tuan-tuan. Ia tak jadi. Macam solat. Solat tu apa namanya? Doa. Tapi kalau solat lintang pukang, yang rokok buat dulu, tak bila tu ihram kemudian, dia tak tertib, tak ada adab. Adakah solat itu diterima oleh Allah? Tidak. Macam tu juga dengan doa. Doa ni ada adabnya yang tertentu, yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya. Satu hari Nabi tengok ada orang berdoa kepada Allah. Doa minta itu, doa ini. Duduknya lama, tuan-tuan. Doanya panjang, mintanya macam-macam kepada Allah Subhanahu taala, tuan-tuan. Ya, duduknya lebih lama daripada imam kita bawa tadi. Lagi lama, tuan-tuan. Doa yang macam-macam, bagi ni ya Allah, aku bagi ni ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Akhirnya Nabi SAW kata, sesungguhnya orang ini terburu-buru dalam doanya. Kenapa terburu-buru? Maka Nabi SAW pesan dekat sahabat. Nabi kata, kalau kamu mahu berdoa kepada Allah, yang pertama sekali Nabi kata, falyabda'u bitamjidin. Hendaklah kamu mulai kamu punya doa itu dengan memuji Allah dulu. Puji dulu, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Macam kita baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makannya betul. Belajar sekolah tadika sampai ke sekarang ni, tuan-tuan, itulah doanya. Betul, tak ada siapa nafikan. Dalam sunnah ada, ya ada. Belajar daripada mana? Sekolah agama pun ada. Bacaannya tepat tidak? Ya tepat. Tajwidnya betul tidak? Ya betul. Makhrajnya betul tidak? Ya betul. Semuanya betul. Tapi adabnya salah. Kenapa adabnya salah? Mulai dulu dengan alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Allahumma barik lana tu sudah minta. Itu terus minta tu. Kalau kata orang tu, kalau kata stepnya ada 3, tuan-tuan, itu dah step ketiga. Step pertamanya tak buat lagi, iaitu puji Allah dulu. Nabi SAW kata falyabda'u bitamjid. Mulai bukan saya yang bagi tahu. Yang bagi tahu itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Jadi maulid Nabi ni belajar yang macam itu, manfaatkan yang macam itu. Banyak benda dimanfaatkan yang macam itu. Okey, iaitu bitamjid, puji Allah dulu. Yang kedua, summa yusalli, iaitu summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang keduanya ialah puji, selawat, doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kebaikan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ibaratnya tu kan. Dan yang ketiganya Nabi kata, summa yad'u ba'du bima syaa. Kemudian kamu mintalah apa kamu nak. Nak minta selamat ke, makanan ini datang kebaikan ke dan sebagainya, baru minta. Itu Nabi ajar adab. Nabi ajar adab, tuan-tuan. Adab maknanya kalau baca doa makanan tadi, Allahumma barik lana, itu sudah betul. Tapi dikemaskan dari sudut adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadilah doa tu tersusun cantik, tuan-tuan. Jadi itulah maksudnya. Pandai-pandai ya Ustaz kata kepada itu. Tak pandai-pandai, tuan-tuan ya. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab kata, innad du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi. Setiap doa-doa kita yang kita tuturkan kepada Allah, yang kita minta, ia akan berhenti antara langit dan bumi.
inna doa mauquf. Mauquf ni apa? Tuan buka Quran, ada tempat wakaf. Wakaf ni apa? Wakaf ni maksudnya tempat rehat atau tempat berhenti. Jadi bila kata Nabi kata inna doa, sedang Umar kata inna doa mauqufun bainas sama'i wal ard, maknanya doa kita yang kita baca tadi, dia naik ke langit. Bila naik ke langit tuan-tuan, dia akan berhenti antara langit dan bumi. Dia akan berhenti tuan-tuan, dia pending. Dia buffering, dia pending tuan-tuan, dia tergantung dekat antara langit dan bumi. Maka Umar kata la yas'adu minhu syai'un, tidak ada satu doa pun akan naik. Tak akan ada. Kita minta berkat, ia tak naik juga. Dan tak ada siapa pun boleh naikkan doa tu. Malaikat pun tak boleh naikkan doa tu. Sebab itu dah perjanjiannya. Sampai di situ. Doa orang kena zalim tak masuk bab ni. Doa orang kena aniaya tak masuk bab ni, kan? Ini doa kita hari-harian, kan? Lalu macam mana hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana nak naik? Nabi kata sampai dia akan tertahan, sampai dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat saja doa tu naik. Dia tak selawat doa tu ni. Bayang tu. Penting tak penting tu? Tu maksudnya. Habis macam mana? Tu penting. Nampak simple kan doa ni? Nampak simple. Tapi di situlah tuan-tuan, kita kena faham, nak buat sesuatu walaupun berdoa, ia perlu ada ilmu, perlu ada adab dan peraturan SOP yang perlu kita patuh. Bila kita patuh tuan-tuan, insya-Allah jadi. Begitulah kata orang, melihat orang, tengok orang pakaian baru dan sebagainya, kita doakan kebaikan orang itu. Ya, doakan. Ya, nikmat Allah SWT pada dia tuan-tuan. Ya, sebab itulah ya yang kita doa masa dalam semayang ni, kan. Kita doakan Allahumma ufil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semua ni sebab apa? Itulah dia. Dia punya cerita dia. Macam itulah kaedah dia, iaitu membudayakan diri kita ni mendoakan orang-orang Islam yang lain kebaikan. Kebaikan tuan-tuan. Sering kali kita mendoakan orang kebaikan. Tu. Kemudian Nabi SAW sebut lagi da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa orang Islam di belakang saudaranya, di belakang. Doa orang Islam di belakang saudaranya. Di depan kena tunjuk yang kita ni hormat dia, yang kita ni ya suka tengok dia dapat nikmat. Kita doa yang baik-baik kepada dia tuan-tuan. Ya, doa yang baik-baik, tapi di belakang dia juga kita kena doakan tuan-tuan, dia juga mendapat rahmat. Antara doa yang baik tuan-tuan, Nabi SAW pernah tunjukkan. Antara doa tengok orang pakai baju cantik tuan-tuan, kan, pakai baju baru, antara doa yang baik, ilbas jadidan, pakailah yang paling baru, pakailah yang baru, wa'ish hamidan, hiduplah dengan terpuji, wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan kamu mendapat syahid di jalan Allah. Maknanya semuanya pahala yang besar-besar kita doa kepada itu. Dia punya rangka ni, maknanya kalau tuan-tuan tengok orang tu, doa yang macam tu lah. Doa yang macam tu, semoga hidupnya sejahtera. Macam tu lah yang tuan-tuan buat tu. Semoga dapat nikmat yang banyak daripada Allah. Macam tu lah. Dapat orang dapat rezeki ya. Mudah-mudahan rezekinya berlipat ganda lagi. Macam tu. Kan? Semua macam tu. Maknanya benda-benda yang baik kita cakap kepada orang tuan-tuan, kan. Maka ditambah lagi da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Mendoakan orang Islam lain di belakang saudaranya, di belakang orang itu mustajab. Kita orang sudah meninggal, di belakangnya kita doakan dia kebaikan, itu mustajab. Di depannya tuan-tuan dah tentu-tentulah kita diupah untuk semayang. Kalau dulu-dulu tuan-tuan semayang jenazah ni diupah. Diupah ni dibayar RM1, RM2, RM3 dibayar tuan-tuan untuk untuk orang berminat untuk doakan jenazah ini. Sekarang ini batu
puak-puak ni duk balun lah, dia kata ini hukumnya haram bagi duit kepada orang yang sembahyang jenazah. Lalu hari ni tuan-tuan, orang dah tak minat lagi dah sembahyang jenazah ni. Bila tak minat ni tuan-tuan kan, maka boleh saya katakan bahawa kita tanamlah satu semangat lain kepada orang Islam ni supaya mendoakan orang yang dah meninggal, walaupun tuan-tuan dia tak ada kat situ lagi, walaupun kita tidak diupah, di belakangnya kita doakan. Jangan tunggu meninggal tuan-tuan, yang sehat pun boleh. Ini orang meninggal, dia bukan main kita berlawan-lawan, kita doakan dia tuan-tuan. Ya, orang meninggal dah tentu meninggal, yang sehat ni lagi perlu lagi banyak doa. Yang hidup ni tuan-tuan, jarang orang kita mendoakan orang yang hidup. Jarang tuan-tuan, sifat orang kita ni dia suka tunggu orang meninggal dulu baru doa. Dia kalau hidup ni tuan-tuan, walaupun orang tu dapat apa, takkan dia doa, dia payah. Melainkan dijemput tahlil kenduri ke selamat rumah dia baru dia doakan. Jarang tuan-tuan, betul tak? Ni bukan apalah, kebanyakan manusia. Mungkin orang kampung paya lainlah kategorinya kan, tak tahulah, tapi kebanyakannya macam itu. Tunggu matinya. Kalau orang mati ni semua orang standard cakapnya. Macam mana arwah ni ustaz? Alhamdulillah lah, arwah ni saya tengok bagus. Alhamdulillah. Ya, masa dah mati ya bagus semua. Yang dah mati bagus semua tuan-tuan kan. Dah mati semua bagus. Walaupun musuh kita tu, kalau meninggalnya semua bagus. Beliau ni seorang yang amat prihatin. Dia seorang sahabat yang baik. Walaupun dulu yang masa hidup yang mengumpat fitnah-memfitnah satu sama lain, tapi meninggalnya memang standard ayat kan. Tetapi tuan-tuan ingat, ya, yang hidup ini lebih memerlukan doa. Sebab kita ni yang hidup ni lagi banyak kena doa kan. Lagi banyak kena doa. Mak bapak kita contohnya, tuan-tuan kan, mak, nanti mak dah meninggal ni, siapa nak doakan mak ni apa semua tuan. Jangan tunggu meninggal. Masa hidup ni doakan dulu. Yelah, tunggu meninggal baru doa tuan-tuan, dia tak tahu lagi dapat ke tidak. Tak tahu lagi ya masa hidup ni. Ya, mak ni nanti besok mak ni, kalau mak tak betul masuk mak meninggal tu, siapa nak doakan mak ni besok ni? Awak sebagai anak ya doakan. Ya, nak apa juga macam mana, tak boleh kata apa kan. Jadi maknanya itulah kata tadi, doakan semasa hidup lagi tu kita dah doakan sampai meninggal dunia tu. Sebab apa? Sebab doa orang lain di belakangnya adalah mustajab. Walaupun kita doakan mak ayah kita doakan kita, itu mustajabah. Ya, mustajab di sisi Allah. Ya, mustajab pun mustajab juga. Tapi adab pun nak kena susun. Itu saya kata tadi, doanya tu nak kena susun. Susun tu maknanya adabnya nak kena jaga. Kalau doa ya. Sebab tu kalau orang tak semayang, kita dah tahu dia tak semayang dah. Awak tolong dia doakan saya. Ustaz jangan risau ya. Setiap kali saya saya nampak muka ustaz ni, saya akan doakan. Ya, kita tahu dia tidak semayang, macam mana doanya. Maknanya tuan-tuan, barangkali dia jumpa kita tu, ya doa, ya Allah ya Tuanku, bagi Ustaz Syukri ni kebaikan. Contohnya betul lah, dia doakan contohnya kita, bagilah kebaikan. Tapi caranya betul tidak? Caranya tak betul. Macam mana tak betul? Kenapa tak betul? Ya bohonglah. Sebab kalau cara yang betul, dia tak datangan betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhanku, berilah anugerah kepada ustaz. Contoh gitulah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau tak semayang macam mana nak doa macam tu? Jarang orang macam tu tak tuan. Jarang orang macam tu. Dia mesti nak kena semayang dulu. Dia mesti tentang sabar. Itulah waktu yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah. Mana macam itulah. Isteri tak semayang, anak tak semayang, doanya macam mana? Itu yang saya kata tadi tuan-tuan. Kalau dia tidak semayangnya, tak solatnya, macam mana doanya? Sebab tu saya kata tadi, disitulah menunjukkan bahawa macam mana kita nak berdoa, adabnya tu nak kena susun balik. Okey, jadi maknanya di sini hukumnya harus dan sunat kita mendoakan orang lain mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Cikgu? Tak mau soalan ini.
Okey tuan-tuan ya. Ini pun satu panduan yang baik soalan tu ya. Tuan tengok dia, cikgu maksudkan dia macam mana kalau kita bismillah. Bismillah ni adalah kalau kita erti kata dia tu maksudnya pujian kepada Allah dengan nama Allah. Okey. Jadi itu satu, itu kata tadi kita nampak sudah ada adab dia tu, kita sudah mulai nampak bahawa dalam kita berdoa ni memang kita orang kata tu penting kita menjaga adab-adab ketika mana kita mendoakan orang. Okey. Dan yang paling kalau tuan-tuan nak mudah, ya macam bismillah tu salah satu, tetapi ya dia ada yang mudah lagi. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Terus pendek je. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Ya, bacaan ni macam mana tuan-tuan kan? Bacaan ni pernah ditunjukkan ketika mana tuan-tuan kan orang masuk masjid, orang tengok masjid tuan-tuan kan. Jadi sebenarnya ada tu dia punya kaedah sebelum kita baca dia punya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ni semuanya sebenarnya ya alhamdulillah. Bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dia selalu macam tu. Kan, dulu kalau kita cari-cari ya tak jumpa tuan-tuan kan, tapi dia termasuk di dalam adab, disebutkan sebagai adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau boleh, kalau ringkas bismillah tu dah bagus dah, itu pujian Allah kepada Allah tu. Bismillahirrahmanirrahim tu lagi baiklah. Ya, tetapi tuan-tuan tambah sikit lagi Allahumma salli ala Muhammad, pendek. Ya, pendek tuan-tuan ya. Saya ambil satu contoh lah. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke masjid. Baginda bila hendak masuk ke masjid. Kalau yang ada buku ni, muka surat 69. Rasulullah SAW bila hendak masuk ke masjid, apa bacanya? Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Yalah, lain dari kita baca. Betul lah kita baca tu dah betul. Tapi baginda menunjukkan dia punya frame, dia punya doa tu Nabi tunjukkan. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja, dan apabila baginda keluar daripada masjid pun bacanya sama. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Bacanya pun sama. Betul, maknanya apa? Kita ambil yang ini, yang pendek ini, yang ini kita jadikan tambah sikit saja dalam kita punya doa. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ingat, saya kata tak salah punya doa tuan-tuan ni, tak salah. Cuma kita melihat dari sudut adab. Kalau tuan-tuan rasa nak amalkan yang adab ini, silakan. Kalau rasa-rasa tak perlu dan tak sesuai untuk kita amalkan benda ni, terpulanglah pada masing-masing. Tak kata salah. Cuma saya kata berpandu kepada hadis Nabi, kepada asar sahabat, kaedah berdoa itu ada SOP-nya yang perlu kita patuh. Ya, maknanya nama Muhammad ini tak boleh cicir. Kalau dicicirkan dalam solat pun solat kita batal. Kalau dicicirkan dalam solat pun solatnya tidak sah. Macam mana pula di lain-lain tempatnya? Itu pun kena tengok juga. Doa kunut contohnya, ada orang kata Allah, imam baca dah elok dah. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Kita duduk belakang amin, amin, amin. Lepas tu imam senyap sekejap. Fa innaka taqdi, dia senyap. Kita pun duduk senyap, menung je kan. Tak tahu, kita dengar orang baca kan. Kita dengar tapi tak tahu. Sekali orang ada baca sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa baraka wa sallam kan, dia ada baca tu sebelum dia sujud. Kita tak baca.
kita tak baca. Tuan-tuan, orang yang tidak baca salawat kepada Nabi SAW dan juga kepada keluarga Nabi di dalam doa kunut dianggap tidak baca kunut. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ingat tu pesan saya ni, pesan mana-mana saya pergi, tolong ingat. Kalau awak baca Allahumma hdini fiman hadait, awak baca tapi awak tak baca selawat pada Nabi, awak kira tak baca kunut. Maknanya orang yang tak baca selawat itu dia kena buat sujud sahwi. Dia kena buat sujud sahwi. Semayangnya sah, tapi dia kena buat sujud sahwi. Sebab kunut dia tak serupa Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kitab solat-solat kita ni, yang mazhab kita lah Imam Syafi'i itu, disebutkan membaca doa kunut itu apa hukumnya? Sunat, bukan wajib. Kalau wajib ditinggalkan batal semayangnya. Hukumnya sunat. Tapi sunat apa? Sunat ab'ab. Ab'ab ini ialah mana-mana sunat yang ditinggalkan secara sengaja atau tanpa sengaja, ia harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau terlupa sujud sahwinya, semayangnya tetap sah. Tapi kalau berterusan macam tu, memang mendatangkan masalah. Okey, itu maksud dia. Jadi maknanya di sini ilmunya ialah dalam doa kunut pun kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kunut nazilah pun sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat pun sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam doa-doa kita yang luar daripada solat. Lagilah perlu kita ikut ya dia punya panduan dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai dah ya. Jadi kalau dah selesai tu, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk kita menghadapi segala dugaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Jadi ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.